Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan masuk kepada bahagian yang terakhir di bawah bab 3. Jadi kita lihat topik yang telah kita belajar dan telah diterangkan, iaitu bahagian 3.1 pengenalan pemasaran, bahagian 3.2 pemasaran sasaran, dan kita juga telah sentuh bahagian 3.3 langkah-langkah menentukan pasaran sasaran. Jadi hari ini sebenarnya kita akan sentuh bahagian terakhir, iaitu bahagian 3.4 gelagat pengguna, iaitu bahagian B, faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna dan juga proses pembelian produk pengguna. Kita lihat untuk bahagian B tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna. So menurut Kotler 1996 menyatakan bahawa gelagat pembelian pengguna dipengaruhi oleh pelbagai faktor berikut. So kita tengok ada 4 pecahan faktor kat sini, iaitu budaya, sosial, individu dan juga psikologi. Jadi untuk bahagian budaya ada pecahan untuk kelas sosial. Untuk sosial kita ada 3 pecahan, iaitu kumpulan rujukan, ahli keluarga dan juga peranan dan status pengguna. Okay, sorry ada gangguan tadi. Okay, kita sambung dengan bahagian individu. Kita ada umur dan kitaran hayat keluarga, kedudukan ekonomi, personaliti dan juga pekerjaan. Okey, manakala di bahagian psikologi kita ada motivasi diri, persepsi terhadap produk, pengalaman dan juga tahap kesetiaan. Okey, kita sambung dengan seterusnya. Okey, untuk yang pertama, faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna yang pertama di bawah faktor budaya. Okey, budaya itu sendiri adalah kumpulan manusia yang berkongsi sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman hidup atau situasi yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan kepercayaan berdasarkan kawasan geografi, warga negara, agama dan etnik dan bangsa. So kat sini itu adalah maksud bagi satu budaya, ya, dan akan diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Dan ia akan mempengaruhi keputusan pengguna dalam memilih dan membeli produk yang ingin digunakan. Jadi faktor budaya akan mempengaruhi keputusan pembelian pengguna. Contoh yang pertama, golongan pengguna di luar bandar mempunyai keperluan rekreasi yang berbeza dengan pengguna di bandar. So kita lihat ada perbezaan dari segi faktor budaya untuk corak sesuatu keperluan pengguna. Okey, yang kedua, terdapat perniagaan yang menawarkan produk keagamaan seperti menjual barangan sembahyang untuk kaum Cina dan India, peralatan menunaikan ibadat haji dan umrah untuk kaum Melayu. Jadi dekat sini kita boleh lihat bahawa faktor budaya juga mempengaruhi dari segi pembelian ke atas produk-produk keagamaan, kan? Okey, dan berbeza mengikut kaum dan mengikut bangsa. Okey, so kita teruskan. Pecahan di bawah faktor budaya yang pertama dan hanya satu je di sini adalah kelas sosial. So kelas sosial ini merujuk kepada susunan kedudukan pengguna dalam hierarki masyarakat yang dibahagikan secara umum pada 3, iaitu masyarakat kelas atasan, kelas pertengahan dan kelas bawahan. Okey, ini disebabkan oleh berbagai aspek, berbagai faktor, antaranya adalah tingkat pendapatan, status pekerjaan dan juga tahap pendidikan. So maksudnya kat sini kita punya ataupun corak pembelian pengguna bergantung kepada aspek-aspek yang disenaraikan tadi. Okey, mengikut kepada kelas sosial. So kelas pengguna dan kelas ini akan berinteraksi di antara satu sama lain sama ada secara formal atau tidak formal. Contoh yang diberikan, golongan kelas atasan selalunya akan menginap di hotel-hotel bertaraf 5 bintang. Okay, dia akan berbeza dengan pengguna di kelas pertengahan ataupun kelas bawahan, kan? Kita teruskan. Faktor yang kedua adalah faktor sosial. Okay, faktor sosial ni yang pertama sekali pecahannya adalah kumpulan rujukan. So kumpulan rujukan ini apa ya? Ia adalah pihak yang dijadikan sebagai rujukan
oleh seseorang dalam bentuk sikap atau kelakuannya dalam membuat keputusan pembelian seperti rakan, selebriti, jiran atau guru. Jadi di sini melalui dorongan dan juga desakan diberikan oleh kumpulan rujukan ini, ia akan mempengaruhi keputusan pembelian pengguna. Okey, contoh kat sini sekarang kita lihat dia banyak pengaruh-pengaruh daripada Korea ataupun selebriti Korea yang menyebabkan pengguna Malaysia ini cenderung untuk melancong ke negara Korea, cenderung untuk makan makanan Korea, belajar bahasa Korea ataupun dari segi pakaian yang yang berfashionkan ataupun mengikut kepada budaya Korea. So itu adalah salah satu contoh kumpulan rujukan bagi apa kita panggil sebagai dorongan untuk mempengaruhi gelagat pembelian. Okey. So kita sambung yang seterusnya. Okay, yang seterusnya di bawah faktor sosial adalah ahli keluarga. So ahli keluarga ini adalah siapa? Seperti ibu, bapa, anak, adik-beradik, saudara dan lain-lain. So kat sini sebagai pemasar kita perlu mengambil kira peranan dan pengaruh suami, isteri dan anak-anak dalam pembelian barangan dan perkhidmatan. Contoh kat sini pemasar perlu merancang mengikut kitaran hayat setiap keluarga sama ada berlaku perubahan dan masih mengekalkan tradisi pembelian mereka. Contoh di sini Puan Dili membeli ataupun menggunakan rempah kari jenama adabi kerana terpengaruh dengan ibunya yang biasa menggunakan rempah kari jenama yang sama dalam masakan. So kat sini Puan Lili dipengaruhi oleh ahli keluarganya iaitu ibunya dalam pembelian ataupun penggunaan suatu produk. Okay. Kita sambung dengan faktor yang seterusnya. Jadi yang seterusnya adalah faktor sosial lagi, tapi yang ketiga di bawah peranan dan status pengguna. Peranan itu adalah kedudukan seorang dalam setiap kumpulan seperti keluarga, kelab atau organisasi yang boleh ditentukan dari segi peranan dan status. Okay, setiap peranan membawa status yang mencerminkan harga diri umum yang diberikan oleh masyarakat. So kat sini seseorang itu lebih cenderung memilih produk berdasarkan status dalam masyarakat. So contoh kat sini peranan Encik Anwar sebagai ayah dan juga sebagai seseorang yang memegang jawatan pengarah dalam sebuah syarikat akan mempengaruhi corak pembelian peribadinya dan isi rumah. Contoh dekat sini jenama dan tempat pembelian produk peribadi dan isi rumah lebih kepada yang lebih eksklusif. Okey, sebagai kita lihat Encik Anwar ini adalah seorang yang memegang jawatan yang tinggi dalam sebuah syarikat. So jenama yang dipilih jugalah jenama yang lebih eksklusif. Okey. So kita teruskan. Faktor yang ketiga iaitu faktor peribadi. Okay, pecahan di bawah faktor peribadi yang pertama adalah umur dan kitaran hayat keluarga. Family life cycle. So yang pertama apakah itu yang dimaksudkan dengan umur? So umur merujuk kepada jangka hayat manusia. Setiap peringkat umur mempunyai kehendak berbeza yang ingin dipenuhi. Contoh bayi, lampin susu lah. Kanak-kanak, barang mainan dan sebagainya. Remaja, tonton wayang, tuition. Yang dewasa lebih kepada pembelian kereta, rumah, insurans dan warga emas lebih kepada ubat-ubatan. So itu untuk corak pembelian mengikut umur ya. Kita lihat kepada yang kedua, kitaran hayat keluarga. Apakah itu kitaran hayat keluarga? Ia merujuk kepada fasa dalam kehidupan seperti bujang baru berkahwin, permulaan hidup, pasca kehidupan, iaitu pasangan berumur dan anak tidak tinggal bersama lagi kan. Jadi setiap kitaran ini akan membentuk corak pembelian ataupun corak gelagat pembelian pengguna. Contoh orang muda yang belum berkahwin belanjakan wang kepada hiburan, pelajaran dan pakaian. Manakala ibu yang sudah mempunyai anak, ibu bapa yang sudah mempunyai anak lebih kepada perbelanjaan wang untuk pakaian, rumah, kesihatan dan makanan. Itu contoh corak pembelian pengguna mengikut kepada kitaran hayat keluarga. So kita sambung. Okay, faktor peribadi yang kedua adalah kedudukan ekonomi. So ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi
gelagat pembelian pengguna kan. So kita lihat kalau sekarang situasinya tidak begitu baik disebabkan oleh pandemik COVID-19 kan. Jadi kat sini kita akan lihat pengguna lebih cenderung untuk mengurangkan tabungan dan menggunakan untuk perbelanjaan yang melibatkan keperluan seperti makanan, keperluan sekolah dan lain-lain. So bergantung kepada situasi ekonomi lah. Contoh kalau ekonomi bertambah baik, mungkin kita akan mengubah corak pembelian kita kan. Kita sambung. Okey, faktor peribadi yang ketiga adalah melibatkan personaliti. Apakah itu personaliti? Personaliti ialah ciri-ciri psikologi yang menonjol pada diri seseorang dan mewujudkan tindak balas konsisten dan berterusan terhadap persekitaran. Contoh kat sini, kalau seseorang berpersonaliti lasak, akan beli pakaian sesuai dengan personalitinya, iaitu seperti jeans dan kain denim. Okay, contoh personaliti kita seorang yang lebih feminin, mungkin kita akan lebih kepada perkara-perkara ataupun produk-produk yang melambangkan femininnya lah. Okey, jadi kita sambung. Okey, yang keempat di bawah faktor peribadi adalah pekerjaan. Pekerjaan akan mempengaruhi jenis pekerjaan akan mempengaruhi corak pembelian individu. Contoh, pekerja pejabat akan beli pakaian pejabat. Pekerja berkolak biru akan beli pakaian casual yang sesuai dengan kerja mereka. Seperti saya ni cikgu kan, so kita akan lihat pembelian pakaiannya lebih kepada pakaian sesuai untuk pergi ke kelas lah kan. Kita sambung Okay, kita pergi kepada faktor yang mengaruhi gelagat pengguna yang terakhir, iaitu faktor psikologi. Okay, yang pertama di bawah pecahan faktor psikologi adalah motivasi diri. Apakah itu motivasi diri? Ianya adalah dorongan yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi sesuatu keperluan. Di sini pemasar perlu mengkaji faktor-faktor motivasi yang mendorong untuk pengguna dalam membuat pembelian bagi memenuhi keperluan. Contoh dekat sini, contohnya seseorang itu ingin memenuhi keperluan keselamatan di rumahnya. Jadi dia akan lebih bermotivasi untuk membeli dan memasang alat CCTV di rumah. So bergantung kepada keadaan lah. Okay, bergantung kepada motivasi diri yang didorong kepada seseorang pengguna kan. Okay, kita teruskan. Okay, pecahan yang kedua di bawah faktor psikologi adalah persepsi terhadap produk. Apakah itu persepsi terhadap produk? Ialah individu memperoleh, memilih, mengelola dan mentafsir maklumat ke dalam bentuk yang lebih bermakna. Okay, maklumat diperoleh daripada dan ditambah daripada masa ke semasa dan mungkin diperoleh daripada pembacaan rakan atau lain-lain sumber. So ini akan mempengaruhi gelagat pembelian pengguna berdasarkan persepsi pengguna terhadap sesuatu produk. Okay, contoh di sini, persepsi pengguna ke atas telefon pintar jenama iPhone adalah terbaik dan sanggup membeli walaupun mahal. So maksudnya persepsi seorang pengguna itu berbeza mengikut kepada keadaan ataupun mengikut kepada apa daripada maklumat yang diperoleh daripada sumber-sumber tertentu. Okey, kita sambung kepada yang seterusnya. Okey, faktor psikologi yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman ialah perubahan yang berlaku ke atas kelakuan seorang hasil daripada pengalaman yang dilaluinya. Okey, contoh dekat sini, pengalaman baik semasa menggunakan sesuatu produk akan membuat pengguna setia kepada sesuatu jenama produk. Contoh, seorang jurugambar membeli kamera Nikon dan mendapati kamera tersebut sentiasa dapat menghasilkan gambar yang berkualiti tinggi, akan terdorong untuk membeli jenama yang sama untuk produk-produk yang lain. Okey, contoh di sini, kalau kita ada pengalaman yang baik, kita akan terus membeli, tetapi sebaliknya jika kita mendapat pengalaman yang kurang baik, mungkin kita akan tidak lagi membeli produk tersebut. Okey. So di bawah faktor psikologi yang seterusnya adalah tahap kesetiaan. Okay, tahap kesetiaan di sini adalah nilai yang dipegang seseorang mengenai suatu benda atau perkara dan ia beza mengikut tahap, iaitu sangat setia, setia ataupun tidak setia. Jadi kalau kita lihat kat sini, tahap kesetiaan ini bergantung kepada seseorang individu. Contoh di sini, pengguna setia dengan jenama Simplicity akan beli produk daripada jenama tersebut. Contoh, saya setia kepada dari segi penggunaan shampoo Pantene.
ataupun saya dari segi minuman saya suka minum Milo kan. Contoh saya akan terus membeli dan setia kepada jenama tersebut untuk seterusnya. Okey. Okay, kita terus dengan bahagian terakhir di bawah 3.4 iaitu proses proses pembelian produk pengguna, yang mana kita lihat ada 5 proses di bawah pembelian produk pengguna. So yang pertama adalah mengenal pasti keperluan, yang kedua mencari maklumat, yang ketiga menilai alternatif, yang keempat membuat keputusan pembelian, dan yang kelima gelagat selepas pembelian. So kita lihat proses yang pertama. Okay, yang pertama prosesnya adalah mengenal pasti keperluan. Okay, pada tahap ini, pengguna mengenal pasti apakah sebenarnya yang diperlukan dan ia terhasil daripada kedua-dua rangsangan sama ada dalaman dan luaran. Okay, kita berikan contoh kat sini, seorang pelajar memerlukan sesuatu yang dapat memudahkan pergerakannya di dalam kampus. So, pelajar ini mengenal pasti dia memerlukan sesuatu untuk memudahkan pergerakan daripada dalam satu tempat di dalam kampus kan. Okey. So proses kedua adalah proses mencari maklumat, di mana ia melibatkan penggunaan wang, masa dan tenaga. Pengguna biasanya mengambil masa yang lama dan melakukan pencarian secara intensif sekiranya ia melibatkan kos yang tinggi, dan pencarian maklumat boleh diperoleh daripada sumber peribadi seperti kawan, ahli keluarga dan jiran, ataupun daripada sumber komersial iaitu iklan, sumber awam, media massa ataupun melalui pengalaman sendiri. So pencarian maklumat ini mempunyai skop yang agak luas kan. Jadi kita boleh dapat pelbagai maklumat untuk memastikan kita mendapatkan produk yang kita inginkan kan. Di sini kalau ikut contoh yang tadi, pelajar mencari ataupun mengenal pasti dari segi untuk mendapatkan ataupun untuk mencari sesuatu yang dapat memudahkan pergerakannya di dalam kampus. So di sini pelajar berkenaan telah memperoleh berbagai maklumat, dan antara contoh sesuatu yang memudahkan pergerakan di kampus adalah seperti basikal, motosikal ataupun kereta melalui media sosial. Okey, jadi kita teruskan dengan proses yang ketiga. Okey, proses yang ketiga adalah menilai alternatif. So kalau kita lihat sebelum ini tadi, pelajar telah meletakkan pelbagai alternatif untuk ataupun pengangkutan yang boleh digunakan untuk memudahkan pergerakan di kampus. So, apakah itu menilai alternatif yang melibatkan proses meletakkan pemberat ataupun weightage dan pilihan keutamaan terhadap produk yang hendak dibeli. So, berdasarkan maklumat yang telah diperoleh, pelajar akan membuat penilaian dari segi kepentingan, tahap kewangan, ciri-ciri produk, kepercayaan terhadap jenama dan tahap kepuasan yang bakal dimiliki. So, sekiranya pelajar tersebut berpuas hati, jadi dia akan melakukan pembelian. Di sini tadi kita lihat ada beberapa alternatifnya pada proses yang kedua tadi, antaranya adalah motosikal, pengangkutan yang akan digunakan untuk pergerakan ke kampus tadi, iaitu motosikal, basikal ataupun kereta. So kita lihat kat sini, antara alternatifnya adalah membeli kereta atau motosikal terpakai sama ada jenama Honda, Yamaha ataupun Adidas yang bersesuaian dengan tahap kewangan pelajar. Okey. Jadi kita teruskan dengan proses yang seterusnya. So yang seterusnya kita lihat proses membuat keputusan pembelian. Setelah disenaraikan berbagai alternatif dan dilihat apakah kepentingan-kepentingan yang boleh dinilai dari alternatif yang ada, so kita akan teruskan dengan membuat keputusan pembelian, di mana ia merujuk kepada tahap di mana pembelian dilakukan dan urus niaga berlaku antara pembeli dan penjual. So di sini pembelian dilakukan setelah kedua-dua pihak bersetuju dari segi harga dan barangan yang hendak dibeli. So setelah menilai alternatif yang ada, dari segi aspek jenama, tahap kewangan dan kepentingannya, pelajar akan buat keputusan untuk membeli motosikal terpakai jenama Adidas Chris dari kedai motor ahli dengan harga RM2,000. So akhirnya pelajar ini buat keputusan untuk membeli motosikal terpakai jenama Adidas. So diteruskan dengan langkah ataupun proses yang terakhir. Okay, proses yang terakhir adalah gelagat selepas pembelian, yang merujuk kepada gelagat pengguna selepas membuat pembelian.
Ia biasanya dibincangkan bersama cognitive dissonance yang merujuk kepada perasaan tidak puas hati pengguna selepas pembelian dibuat kerana terdapat barangan yang lebih baik berbanding dengan barangan yang dibelinya. So ini akan kita lihat dari contoh di bawah, iaitu pelajar berkenaan telah membeli motosikal jenama Ludenas tadi, tapi rupa-rupanya beliau boleh memiliki motosikal terpakai jenama Honda dengan harga lebih murah. So ini akan digambarkan dari segi gelagat selepas pembelian. Gelagat pengguna juga boleh tergambar sekiranya pelajar tersebut berpuas hati. Jadi kita akan lihat ya gelagat selepas pembelian sama ada dia merasa puas hati ataupun dia kurang berpuas hati. So selesai untuk bahagian terakhir untuk subtopik 3.4. Jadi oleh itu selesailah untuk kita punya bahagian bagi bab 3 ini. Jadi kita lihat kita selesai untuk 4 video daripada bab 3 pemasaran. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.